Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membentangkan tentang tajuk tokoh-tokoh falsafah. Tokoh-tokoh falsafah ini adalah di bawah satu pembelajaran di bawah pengajian sejarah. Tajuk tokoh-tokoh falsafah ini terbahagi kepada dua topik. Yang pertama adalah mengenai topik falsafah barat dan yang kedua adalah mengenai tokoh falsafah Islam. Terdapat dua tokoh falsafah barat dan dua tokoh falsafah Islam yang wajib diketahui oleh pelajar. Dua tokoh falsafah barat yang pertama adalah Jean-Jacques Rousseau dan yang kedua adalah Francis Arnold Voltaire. Manakala tokoh falsafah Islam yang pertama adalah Ibn Sina dan yang kedua adalah Abu Rayhan. Perkara yang dapat dipelajari oleh murid di akhir pembelajaran ini ialah murid dapat mengenali tokoh-tokoh falsafah barat dan Islam. Murid juga dapat mengetahui tentang latar belakang tokoh-tokoh falsafah dan murid juga dapat mengingati karya serta sumbangan tokoh-tokoh falsafah. Itu kita pergi kepada topik yang pertama. Pada topik pertama akan membincangkan mengenai tokoh-tokoh falsafah barat. Antara tokoh-tokoh falsafah barat ialah Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau merupakan tokoh kelahiran Geneva dan berketurunan Swiss Protestant, di mana beliau terlahir pada tahun 1712. Selain itu, Jean-Jacques Rousseau juga merupakan seorang ahli falsafah yang menegaskan kebenaran kebebasan individu, dan beliau juga merupakan penyumbang utama kepada idea-idea demokrasi dan juga idea perdamaian. Selain itu, beliau juga merupakan tokoh yang berpengaruh semasa zaman Renaissance. Selanjutnya, karya dan sumbangan Jean-Jacques Rousseau. Antara karya beliau yang terkenal dapat dilihat menerusi skala politik yang berbeda dan social konsep yang ditemukan pada 1792, di mana ia telah membahaskan dengan kedaulatan persamaan kebebasan. Selain itu, dia juga telah mengemukakan idenya mengenai sistem kerajaan atau pemerintah yang telah melaksanakan pemerintahan berdasarkan janji kontrak yang dibuat dengan rakyat. Dan beliau juga telah menyatakan bahawa hanya rakyat yang boleh memimpin rakyat dan bukan melalui proses perwakilan yang ia bebas untuk memilih sendiri. Beliau juga mengatakan dalam karyanya bahawa demokrasi terbentuk apabila kedaulatan memberikan keputusan kepada sebagian besar rakyat untuk memikirkan juga pemerintahan. Dan perkaduan negara datang melalui persetujuan bersama. Selain itu, beliau juga merupakan tokoh yang berjaya mempengaruhi ramai pemerintah dan menciptakan revolusi Perancis yang berlaku pada 1790 hingga 1799. Ini sebagai menerangkan tokoh falsafah barat yang kedua iaitu Francis Arnold Voltaire. Beliau dilahirkan di Paris, Perancis pada tahun 1654. Beliau seorang penulis, baris dan penulis falsafah semasa zaman kesejarah Perancis. Beliau juga dikenali dengan pertandingan tajam penulis falsafah, perjuangan hak seseorang dan perjuangan hak individu. Pendapatnya membentuk pemikiran liberalisme membuatkan beliau salah seorang tokoh yang paling terkenal. Seterusnya, berikut merupakan sumbangan beliau. Beliau merupakan orang pertama yang menggunakan istilah falsafah sejarah dalam bukunya, iaitu Falsafah Sejarah yang diterbitkan pada tahun 1796. Beliau seseorang yang bersifat sekular, iaitu dengan memisahkan penulisan daripada pengaruh agama dan teologi. Beliau juga berani mengkritik tentang sejarah yang mempunyai unsur-unsur keagamaan Kristian. Beliau tidak mahu dikongkong oleh golongan gereja, tidak mahu masyarakat maju dan bebas daripada kawalan serta dibelenggu gereja. Antara karya dihasilkan oleh beliau yang pertama adalah esei Omener, di mana penelitian falsafah Saint Augustine yang dianggap bertentangan dengan idea sekulernya dalam penulisan sejarah. Yang kedua adalah Age of Louis, menceritakan mengenai sejarah Eropah yang dibagi kepada 4 zaman iaitu Yunani, Romani, Pembaharuan dan Louis. Seterusnya kita teruskan kepada topik 2 iaitu tokoh-tokoh falsafah Islam. Yang pertama ialah Ibn Sina, iaitu Avicenna. Nama sebenar beliau ialah Al-Husain bin Abdullah bin Al-Hasan bin Sina.
Bulan ini dilahirkan pada 1980 dan merupakan seorang daripada keturunan Turki. Dia ini telah diciptakan di negara Selarang sebagai bapa sejarah selesai. Dia juga merupakan apakah perubatan di Uni Barat dan seorang ilmu pengetahuan. Dia juga pernah menjabat tugas kepada Tabib Yamazan dan Penasihat Agung. Sumbangan ini senak adalah beliau telah membuat pertemuan terhadap penyakit baru. Antaranya adalah rubella, penyakit cacar dan sebagainya. Dia juga turut mencipta pelbagai jenis alatan pembedahan seperti gadi, dan sebagainya. Dia juga turut menghasilkan pelbagai ubat serta penawar terhadap penyakit tersebut. Malah dia juga telah menghasilkan pelbagai jenis karya yang berkaitan dengan perubatan. Karya-karya yang dihasilkan oleh Ibn Sina adalah seperti Al-Qalam yang menerangkan tentang pelbagai perubatan. Resep adalah Al-Jibak, yang satu nama lain iaitu Book of Hindu. Falsafah tokoh Islam yang kedua adalah Abu Rayhan. Nama sebenar beliau ialah Abu Rayhan Al-Bairuni. Beliau merupakan pakar dalam bidang matematik dan astronomi. Beliau dilahirkan pada 15 September 1973 sehingga 13 Disember 1048. Beliau dilahirkan di Khwarazm, kini Uzbekistan di Asia Tengah yang pada masa itu terletak dalam sempadan kerajaan Parsi. Al-Biruni merupakan rakan pelajar kepada ahli falsafah dan pakar perubatan Ibn Sina. Abu Rayhan Al-Biruni juga mengembara ke India dengan Mahmud dari Ghazni dan menemani beliau dalam kempen ketenteraannya di sana, dan juga beliau mempelajari bahasa, falsafah dan agama mereka dan menulis buku mengenainya. Beliau juga mengetahui bahasa Yunani dan kemungkinannya Syriac dan Berber. Seterusnya, sumbangan. Beliau menghasilkan three section of angle, iaitu sudut-sudut yang boleh dibahagikan mengatasi masalah yang tidak boleh diselesaikan menggunakan pembaris dan kompas. Beliau merupakan orang pertama yang membuat eksperimen fenomena astronomi. Gabungan kaedah saintifik dan Al-Biruni menjadi asas kepada sains moden. Al-Biruni membuat perbandingan tentang halaju bumi dengan halaju cahaya dan mendapati ianya sangat besar. Beliau juga mengemukakan contoh tentang pengaruh matahari dan bulan ketika menentukan musim dan pasang surut air laut. Ilmu pengetahuan tentang bintang-bintang dan kedudukannya sangat penting bagi menentukan arah pengembaraan dan perjalanan. Ia juga sangat berguna ketika menentukan arah kiblat, waktu solat dan kedudukan garisan lintang atau bujur sesuatu bandar. Sumbangan beliau yang terpenting ialah menentukan musim dan pasang sudut air laut, kedudukan garis lintang dan garis bujur bumi, mencipta jam, kalender, rumus trigonometri dan alat penyukat ketumpatan. Seterusnya, karya. Karya agungnya ialah Rasa Al-Biruni, sebuah ensiklopedia astronomi dan matematik. Al-Biruni menulis mengenai pergerakan matahari, mengenai geosentrik dalam sebuah karyanya yang berjudul Kitab Al-Tadbir fi Tahqiq Harakat Al-Syam. Beliau juga telah menerangkan mengenai siang dan malam dan dapat membuktikan panjang siang dalam setahun di kutub. Beliau telah mencipta alat untuk mengukur masa dan waktu siang hari serta menulis buku mengenainya yang berjudul Tabir Al-Mizan wa Tabir Al-Zaman. Oleh itu, secara kesimpulannya, tokoh-tokoh falsafah haruslah sentiasa diingati akan jasa sumbangannya serta karya-karya mereka supaya ianya menjadi sebuah panduan kepada kita serta generasi yang akan datang dalam mendalami sesuatu ilmu. Oleh itu, kita haruslah sentiasa mengetahui tentang ilmu-ilmu dan juga tokoh-tokoh yang merumuskan ilmu tersebut. Sekian. Terima kasih.